firman Tuhan 好， di 我们 dalam 一 doa. 我们一同来低头祷告，求上帝的带领。 Bapa di surga, terima kasih sore hari ini Tuhan beri kesempatan yang indah bagi kami. 谢谢你，上帝，今天是有你给了我们机会，美好的机会。 Kalau hari ini kami boleh datang duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami tahu itu karena anugerah bagi hidup kami. 今天我们可以来到你的脚前来安静的坐在这里，我们知道这全部都是你的恩典， Sebab Engkaulah Allah yang menegakkan kaki kami. 因为你就是让我们的脚坚固的神， Engkau Allah yang memberikan nafas hidup bagi kami. 你就是给我们生命的神。 Dan hari ini ketika kami datang boleh memuji Engkau, kami tahu itu pun karena berkat Tuhan bagi kami. 今天我们可以来到你面前来，一同来敬拜你，来赞美你。我们知道这就是你的恩典。 Terima kasih Tuhan, hari ini, saat ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. 谢谢你，上帝。现在我们来到你的面前，安静的坐下来，来听你的话语。 Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasailah hati kami sepenuhnya ya Tuhan. 求你来到我们的里面，也是掌权我们的心。 Lembutkan hati kami ya Tuhan, 求你软弱我们的心， supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. 使我们可以活出你的正义， Dan hidup kami boleh menjadi satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. 使我们的生命也可以得到你的祝福。 Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu, berkati dan sertai kami ya Tuhan. 谢谢你，上帝，我们要一同来思想你的话语，求你跟我们同在， Ya Roh-Mu yang berbicara di dalam hati setiap masing-masing 求 kami. 你的灵在我们每一个人的心里说话。 Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. 谢谢你，上帝，求你听我们的祷告， Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告，阿门。 Amin. Selamat sore semuanya. 大家午安。 Saudara, senang sekali hari ini boleh melayani kita semua hari ini ya. 今天真是很开心，我可以来服侍大家。 Saudara, hari tadi kita sudah baca satu bagian firman Tuhan yaitu dari Matius 18:21 sampai 35. 刚刚我们已经读了上帝的话语，这是马太福音第18章21到35节， Cukup panjang gitu 这 ya. 是还蛮长的。 Baik, saudara, saya ingin tanya, 我想要问大家， saudara, siapakah di antara kita di sini yang pernah dikecewakan oleh orang 就 lain? 是我们 Sekali saja. 有没有人曾经被别人那种感到失望的？就一次就好。 Seumur hidup hanya sekali pernah dikecewakan 可能 orang. 是在我们一生当中只有一次让别人让我们失望，曾经吗？曾经发生过 Paling 吗？ tidak sekali gitu lah. 最少都一次啦，哈。 Ada yang pernah? Silakan katakan. Sisanya belum pernah dikecewakan ya. Nah, saudara, kalau kita belum pernah dikecewakan oleh orang lain, 如果说我们不曾去被别人 saudara 感到失望， cepat atau lambat kita pasti akan mengalami 不管 kekecewaan. 是不管是快还是慢，我们一定会感到那个失望的感觉， Karena hal itu sesungguhnya tidak bisa dihindarkan. 因为那个是无法避免的。 Ya. Misalnya, kita bisa saja kecewa dengan anggota keluarga kita. 比如说，我们可能对我们的家庭成员感到失望， Ya, dengan papa mama, dengan saudara-saudara kita. 可能是跟我们对我们的父母或者我们的弟兄姐妹， Kita juga bisa dikecewakan oleh orang yang kita kasihi. 可能我们会被我们所爱的人也是感到失望。 Teman-teman kita juga bisa mengecewakan kita. 如此，我们的朋友也是如此，会让我们感到失望。 Saudara pernah dikhianati oleh teman saudara? 我们曾经被我们的朋友背叛吗？ Pernah? 曾经吗？ Bukankah seringkali kita mengalami dan melihat ataupun mendengar orang-orang di kantoran tempat bekerja itu seringkali mengalami yang namanya dikhianati oleh teman-teman. 就是我们常常听到或是看到，就是不管是在那个办公室做的人，都是被朋友背叛的。 Kita punya satu gagasan baru yang kita rasa ini bisa memajukan perusahaan, lalu kita sampaikan. 我们有一个新的 idea， 我们就跟朋友说，可能可以帮助这个公
公司的，我们都 sharing 讲出来了， dengan teman. 就是跟朋友分享。 Tetapi pada waktu rapat perusahaan, teman kita mengajukan dan memakai usul kita kepada atasan kita. 当这个公司开会的时候，我们的朋友把我们的想法把它提出来了， Saudara, kita merasa dikhianati. 我们就感到我们被背叛了。 Itu adalah ide saya. 那就是我的想法。 Kenapa dia memakai ide saya lalu seolah-olah itu semuanya menjadi ide dari dia? 为什么他用了我的想法，那个被人家感觉到好像那就是他自己想出来的。 Lalu celakanya akhirnya bos itu, pimpinan kita akhirnya mengangkat dia untuk mengurus apa yang menjadi ide dari kita. 所以更糟糕的是，这个公司的老板啊，可能是把他抬起，就是让他来执行我们的想法。 Saudara, kisah-kisah seperti ini sering kali kita jumpai, bukan? 像这样的事情，我们常常会看到，也会面对。 Kita bisa dikecewakan oleh teman, oleh bahkan saudara seiman di dalam gereja kita. 我们可能是会被我们的朋友，甚至我们在基督里面的弟兄姐妹感到失望。 Saudara coba lihat bang, rekan di sebelah kita. 我们看我们隔壁的朋友， Pandang wajahnya, 我们看他的脸， saudara, lalu beritahukan dia, 然后告诉他， suatu saat kamu akan mengecewakan aku. 有一天你会让我失望。 Cepat atau lambat, aku akan mengecewakan engkau juga. 快或是慢，我可能也会让你感到失望。 Saudara, nanti kita akan lihat, itu tidak bisa kita hindarkan. 等一下我们会看到那个是无法避免的事情。 Nah, saudara, saya percaya sebagian besar kita memiliki kendaraan. 我相信我们每个人都有交通工具， Enggak, mungkin itu sepeda motor atau mobil. 有可能是摩托车或是汽车。 Nah, banyak sekali di antara kita merasa kita sudah merawat mobil kita itu dengan baik. 我们大部分都会认为我们已经把我们的交通工具就是保养得很好了。 Ya, kita mengikuti jadwal secara berkala untuk melakukan servis ke bengkel. 就是我们就是有定期去保养这个车子， Bahkan kita seringkali melap mobil kita. 甚至我们常常就是把它擦我们的车子， Ya, kita menganggap mobil itu seperti barang pusaka kita. 就是我们会把这个我们的交通工具好像是一个很值钱的东西。 Tapi jangan lupa saudara, mobil kita ini digunakan setiap hari. 但是我们不要忘了，这个交通工具我们会使用它，每天都在使用。 Mungkin sehari kita bisa pakai 1 sampai 2 jam. 可能是 kendaraan 一 kita. 天我们会用了1-2个小时。 Nah, waktu kita pakai mobil kita itu selalu berpapasan dengan orang lain. 当我们用我们的车的时候，我们会跟别人碰面。 Kayak di jalan raya, di gang, bahkan dengan benda-benda mati yang ada di samping garasi mobil kita. 不管是在大马路，或是说小路里面，或是说我们自己的车库里面， Saudara, lecet, ya, beret, penyok dan lain-lain sangat besar kemungkinan bisa terjadi atas mobil kita. 所以这个交通工具呢，有可能是会刮伤，或是说撞到的时候可能会变形什么之类的，有可能都会发生的事情。 Saudara-saudara mungkin mengatakan, oh enggak mungkin. 可能我们会说不可能， Saya orang yang taat lalu lintas 我是一个很守规矩的人， dengan ketat. 是非常的谨慎， Saya tidak pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas. 我不曾闯红灯。 Tapi saudara, orang lain bisa saja menyerempet kita. 但是别人有可能是撞我们， Mungkin bisa menyerempet dari kiri kita, dari kanan kita, dari depan ataupun dari belakang. 有可能就是从左右前后来撞我们。 Sekalipun kita sudah mematuhi peraturan lalu lintas 虽 dengan 然是 baik. 我们已经有守交通规矩了， Sekalipun saya tidak menabrak orang lain. 甚至我们没有去撞别人， Tapi ada kemungkinan orang lain yang menabrak. 但是有可能都是别人来撞我们。
Nah, saudara, begitu juga sebenarnya dengan hati kita. 所以这个跟我们的心也是如此的。 Kalau kita tidak ingin mengalami luka-luka di dalam kehidupan sehari-hari, beret di sana sini, 如果说我们不要就是在各方面受伤的话， bagaimana caranya? 那 Seperti 方 mobil 法 itu. 是怎么样呢？ Bagaimana caranya? 它的方法是怎样呢？ Apakah bisa? 可以吗？ Hati kita seperti mobil, 我们的心就是像车子一样， selalu dipakai setiap hari berelasi dengan orang lain. 就是每天我们会使用它跟人家交通。 Bisakah kita mencegah hati kita ini tidak terluka, tidak kecewa, tidak tersakiti oleh orang lain? 我们有方法来让我们的心不会让对别人感到失望，是被别人伤害的吗？ Ada? 有吗？ Bisa apa tidak? 可以吗？ Bisa apa tidak? Ayo. 可以吗？可以有方法吗？ Kita udah jaga hati kita dengan baik, seperti jaga mobil begitu ya. 我们已经把我们的心好好的照顾，就像我们照顾我们的车子一样。 Saya berusaha untuk menjaga hati saya supaya saya tidak menyakiti orang lain dengan perkataan saya. 我已经努力的照顾我的心，使我不会去用我的语言去伤害到别人。 Apakah itu berarti maka saya tidak akan mengalami luka atau kekecewaan yang diakibatkan oleh orang lain? 那是否表示我就不会感到受伤，或者感到别人带给我的失望吗？ Bisa apa tidak? 会吗？可以吗？ Bisa, saudara. 可以的。 Saya kasih kuncinya ya. 我给你们你的那个它的方法。 Bagaimana kalau mobil kita supaya tidak kena beret-beret di sana sini? 要如何让我们的车不会被左右这样碰撞？ Betul. Saudara sudah beli mobil itu taruh di bagasi, lalu jangan pakai sampai 20 tahun, simpan 20 tahun. 所以我们都买了一台车放在车库20年，不用开出去。 Dijamin itu mobilnya masih bagus. 我可以保证我们的车还是很好。 Itu artinya saudara, jikalau kita ingin hidup seperti kondisi itu tanpa dapat dilukai oleh orang lain, maka Anda dan saya itu hiduplah saja untuk diri sendiri, bagi diri sendiri Anda, hidup sendiri bagi diri Anda 那 sendiri. 就是表示你如果说不要让别人去伤害你，让你失望的时候，你就是为你自己活着。 Jadi Anda tidak perlu berelasi dengan orang 所以 lain. 我们没有必要跟别人有关系交通， Anda tidak perlu berbicara dengan orang lain. 我们也没有必要跟别人讲话。 Itu seperti mobil baru yang disimpan di bagasi selama 20 tahun. 那就是像一台新车，我们买了放在车库20年不曾开出去的车一样。 Nah, saudara, maka kalau kita melakukan hal itu, saudara, 如果是我们这样做的话， maka saudara akan menemukan bahwa kesepian akan membunuh Anda secara perlahan-lahan. 如果我们这样做，我们都会发现那个lonely， 就是Loneliness. 寂寞，对，寂寞会慢慢的把你杀死掉。 Saudara, itulah sebabnya bukankah beberapa di antara kita juga menemukan orang lain itu orang yang merasa tersiksa ketika dia hidup jomblo. 那就像比如说我们这单身的生活的时候，我会感到很困苦的。 Dia berpikir ingin mencari pasangan sebagai teman hidup. 他想说要去找另一半。 Saudara, karena apa? Karena kesepian akan membunuh Anda secara perlahan-lahan. 因为那个寂寞会慢慢的把你杀掉。 Jadi saudara, kalau kita berelasi dengan sesama, 但是如果说我们有跟别人交通的话， Anda dan saya itu seperti membawa mobil di tengah-tengah jalan raya. 就是你和我就像我们在路中间，在路上开车一样。 Anda harus siap. 我们要有预备好我们的心，可能会被人家撞到。 Anda harus siap
tersakiti. 我们要预备好，就是有可能会被人家弄伤我们， Anda harus siap dikecewakan oleh orang lain. 我们也要准备好，有可能会让别人让我们感到失望。 Dan saudara jangan kita lupa pada titik yang sama kita juga sebenarnya memiliki potensi untuk melukai orang lain. 但是我们也不要忘记，有可能就是我们去伤害到别人， Kita juga punya potensi untuk melukai orang lain 我们也有可能去让别人受伤， dengan kata-kata kita 就是可能是我们的语言， yang bahkan kita tidak sadari itu ternyata bagi orang itu telah menyinggung hatinya. 有可能我们没有意识到，我们一定让那个人感到不开心的。 Jadi saudara, kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan di mana saudara dan saya itu mudah terluka dan mudah melukai orang. 所以在这个世界上呢，我们是很容易受伤，我们也很容易去让别人感到受伤。 Saudara, siapa yang tidak pernah terluka? 谁不曾受伤过呢？ Mungkin kita berpikir, oh anak kecil. 可能我们会想说，小朋友， Kita melihat kehidupan anak kecil itu seperti happy-happy saja. 因为我们看到小朋友的生活，他们好像就是很开心。 Tapi benarkah seorang anak kecil itu tidak pernah merasa disakiti, tidak pernah kecewa? 但是真的一个小朋友不曾感到被别人感到失望，或是说受伤呢？ Coba kita feedback bagaimana kehidupan kita di masa kecil. 如果说我们再往后看，我们的小时候的生活是怎么样的一个生活？ Saudara dan saya dirawat oleh papa mama yang tidak sempurna. 如果说你和我都是被一个不完美的父母养大的， Saudara, anak saya belakangan ini terus komplain ke saya. 就是我的小孩最近都是常常抱怨， Dia katakan, papa hanya bisa berjanji tetapi tidak bisa membantu. 他说爸爸只会就是允许，但是不曾去做，承诺，但是不曾去做。 Saudara, seorang anak kecil bisa merasa kecewa. 所以一个小朋友会感到失望。 Nah, tapi kita sebagai orang tua, kita merasa kita tidak mengecewakan anak kita. 但是我们成为父母，我们不会感到让我们的小孩子失望。 Kita menganggap anak kecil itu bisa memahami kita, kondisi kita sibuk dan lain sebagainya. 我们认为小孩子可以明白我们，可能是我们很忙碌之类的。 Saudara, faktanya mengatakan kepada kita, saudara dan saya ketika kita hidup di dunia ini, kita mudah sekali terluka dan mudah sekali melukai orang lain. 但是事实上证明了，当我们活在这个世界上，我们很容易感到受伤，也很容易去让别人感到受伤。 Mungkin itu datang dari keluarga kita sendiri. 有可能是来自我们自己的家庭。 Jadi saudara, kita ini akhirnya kita bertumbuh seperti menjadi orang dewasa. 当我们成长成为一个成年人的时候， Tapi sesungguhnya kita ini seperti mobil. 但是事实上我们都像一台车一样， Hati kita sebenarnya penuh dengan goresan-goresan. 我们的心充满了那个伤痕。 Hati kita sebenarnya ada lecet, luka di kiri, luka di kanan, di depan, di belakang. 我们的心是就是有受伤的，不管是前后左右， Saudara, itu nggak bisa kita tolak. 那个是我们无法避免的， Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. 因为我们活在不完美的世界上。 Saudara, oleh sebab itu artinya saudara dan saya, kita harus bisa mengelola luka-luka kita dengan baik. 所以那就意思就是我们要好好的来经营我们那一些受伤的心， Betul? 是这样吗？ Orang yang normal ketika mengalami luka, dia pasti akan berusaha untuk mengobatinya. 一个正常的人，当他受伤的时候，他会想办法来医治 Tidak 那个 ada 受伤。 orang yang bahkan sengaja melukai diri sendiri. 不可能有一个人就是故意让自己受伤， Tapi orang yang melukai orang lain itu bisa kita ketemu. 但是一个让别人受伤的，我们会看到有这样的人。 Nah saudara, karena itu bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan itu menjadi isu yang begitu penting di dunia ini. 所以我们要怎么样来去饶恕别人，这个是一个在世界上非常重要的事情。
Karena kita hidup di dalam dunia yang bisa menghasilkan luka-luka di dalam kehidupan kita. 因为我们活在一个世界，会让我们的心充满着伤痕的。 Saudara, ada orang yang gampang untuk mengampuni. 有些人就是很容易的饶恕别人。 Saya pakai gampang sebenarnya itu dalam tanda petik. 我用容易，就是把它括弧起来的容易。 Nah, sesungguhnya sebenarnya tidak gampang. 其实它是不容易的， Tapi ada yang gampang. 但是有些是容易的。 Nah, saya ingin tunjukkan saudara tingkat kesulitan kita mengampuni orang lain. 我要跟大家分享，就是那个他的那个叫什么 level kesulitan mengampuni. 就是那个要饶恕一个人的那个程度，它的难度， Saudara, ini yang gampang, ini gampang benar. 这个是很容易的。 Ini yang pertama, level pertama, 第一个的， ya, saudara seiman, misal orang-orang gereja yang bersalah kepada kita, lalu dia bertobat dan minta maaf. 就是我们一样，就是基督里面的弟兄姐妹，当他做错了，他悔改，然后就是跟我们道歉的时候， Kita gampang nggak memaafkan? 这个我们是否很容易来饶恕他呢？ Gampang apa susah? 容易或是很难呢？ Oh, ada yang tidak jawab berarti masih susah. 我没有人回答，可能这真的表面 Ini 还 baru 是很 level 困难的。 pertama. 这个只有第一个的等级哦。 Nah, harusnya saudara seiman yang bersalah kepada kita, lalu dia menyatakan, maaf tadi saya telah melukai hatimu, saya minta maaf, saya tidak sengaja, bla 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 dan sebagainya. Harusnya kita yang mendengar permintaan maaf dari orang lain dan dia bertobat, dia mengaku salah, harusnya kita memberi maaf. Gampang harusnya. 其实这个应该是容易的，因为当我们的弟兄姐妹跟我们认错了，然后道歉了，我们应当要饶恕他们，这个其实是简单的，这应该是要简单的。 Nah, yang kedua, 第二的 level 2, 就是第二的等级， orang yang tidak percaya bersalah lalu minta maaf. 就是不信的人做错了，然后跟我们道歉。 Di jalan misalnya ya, kita disenggol oleh orang, 比如说我们在路上被人家碰撞， orang yang tidak kita kenal, lalu dia bilang, oh, maaf saya nggak kelihatan, sorry ada yang luka enggak, gitu ya. 他说不好意思，我没有看到你，是否有人受伤呢？ Apa reaksi kita? 所以我们的反应是什么？ Biasanya kita maafkan, 我们会原谅他， betul? Karena itu tidak disengaja dan因为 dia 他是 mengaku bersalah, lalu minta maaf. 因为他不是故意的，他也是认错然后道歉。 Lain halnya kalau misalnya kita berpapasan, misalnya ada selisih jalan, lalu orang itu orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak percaya Tuhan, lalu dia lihat kita, lalu dia bilang, apa lihat? 那都不一样。比如说我们在路上，我们遇见了一个我们不认识的，他也是未信主的，他说你看什么看？ Kau pikirin jalan bapakmu ya? 你以为这个路是你爸爸的？ Bagaimana reaksi kita? 那我们的反应是什么？ Bisa mengampuni? 我们会原谅他吗？ Terbang maksudnya. 我们可能要拿鞋子丢他。 Nah ini orang yang tidak percaya, dia bersalah lalu minta maaf. 这个就是未信主的人，他做错了，然后他道歉， Harusnya juga gampang. 这个应该也是算 Karena 容易 ya 的。 ada apa-apa lah. Namanya juga dia orang gak percaya Tuhan. 我们说没关系啦，他还未信主的人。 Ya dia nggak kenal Tuhan ya, dia nggak tahu yang mana dosa, yang salah orang nggak kenal 他还 Tuhan. 不 Gitu 知 ya. 道上帝，所以他不知道他做的是有罪的。 Ini level 2. 这个是第二个等级， Nah, level yang ketiga, 第三个等级 orang tidak percaya, bersalah tetapi tidak minta maaf. 就是未信主的人，他做错了，但是不道歉。 Itu yang tadi saya sampaikan. 这个都是我刚刚说的， Bisa maaf. 我们可以原谅他吗？ Ini harusnya juga kita punya pandangan, ada apa-apa lah. Dia nggak merasa bersalah, memang dia orang nggak percaya kok, mau gimana lagi gitu ya. 我们一旦有想法，就是说没关系啦，他就未信主，他认为他没有错，那就算。 Nah, saudara yang paling susah ini level 4.
其实难的是这个第四 Level 个 4 apa 等 sih? 级。 Level 4 apa sih? 第四的等级是什么呢？ Bisa Orang tebak? beriman, 有人要猜猜看吗？ orang yang beriman bersalah dan tidak minta maaf. Saudara seiman bersalah, tidak bertobat, tidak berubah, dan tidak minta maaf. 是，这是我们一样的有一样的信仰的人，但是就是不悔改，也是不改变，也不道歉。 Saudara bisa maafkan level 4 ini? 所以你会饶恕这个第四个等级的人吗？ Bisa nggak? 会吗？ Level 1 dulu bisa nggak? 第一等级会吗？ Saudara, umumnya level 4 ini kita akan stuck di sini. 通常我们就是会就是败在这个第四等级。 Dia bersalah tapi dia merasa diri benar. 他做错了，但是他认为他是对的。 Lalu karena dia merasa diri benar, dia malah menjelek-jelekan kita. 他因为他认为他是对的，他开始说我们的坏话。 Tidak bertobat dan tidak minta maaf. 他就是不悔改，也不道歉。 Saudara bisa nggak ngampuni orang seperti begini? 所以你是否可以原谅这样的人呢？ Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan tadi ayat yang kita baca berhubungan yang katanya mengampuni itu? 那刚才我们所读到的，耶稣说关于这个饶恕的这要怎么做呢？ Yang Yesus masukkan itu level yang mana? 耶稣的意思是第几个等级呢？ Menurut saudara level yang mana? 你认为是第几个等级？ Tadi kan sudah baca ya Alkitab ya. 刚才我们已经看了圣经， Yang mana ini? Hah? Level? Level 4 ya? 是第四等级。 Saudara, level 4 ini pun Yesus menginginkan saudara dan saya untuk bisa mengampuni orang yang 所 seperti 以在这个第四等级，耶稣也是要我们可以去饶恕别人。 Saudara, itulah yang ditanyakan oleh Petrus. 这个就是彼得所问的。 Coba kita lihat Alkitab kita. 我们看我们的圣经， Matius tadi pasal 18马太福音第18章 ayat 21. 第21节。 Saya bacakan buat kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 那时， Sampai 7 kali? 那时彼得进前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？” Petrus pakai apa? Siapa yang diampuni di sini? 就是谁是被饶恕的？ Saudaraku. 就是他的弟兄。 Saudaraku di sini itu adalah orang yang dekat dengan kita. 这个弟兄呢，都是跟我们有很接近的关系的。 Dan memang faktanya di dalam kehidupan kita melihat bahwa orang yang dekat dengan kita adalah orang yang paling mudah menyakiti hati kita. 所以事实上，我们也可以看到，就是跟我们最亲的人，就是最容易让我们受伤的人。 Kalau orang-orang yang tidak dekat dengan kita, mereka berbuat dosa, mereka berbuat kesalahan terhadap kita, kita mungkin masih bisa mengabaikan. 如果说那个人跟我们不亲的话，他们可能做错的，或是说做一些让我们不开心，我们可以不用理会他。 Petrus katakan di sini saudaraku. 所以彼得这里说他是我的弟兄。 Lalu saudaraku kalau bersalah kepadaku, berapa kali aku harus mengampuni? 如果是我的弟兄他得罪了我，我有几次原谅他呢？ 7 kali. 7次。 Petrus sendiri menawarkan jawaban. 这个是彼得他自己都是自己问自己回答。 Saudara hebat nggak Petrus bisa 7 kali? 我们看彼得是很厉害，他可以7次。 Saudara, di dalam budaya orang Yahudi sebenarnya, ya, itu orang yang bersalah itu hanya diampuni untuk 3 kali saja. 在那个犹太的文化当中，如果说有人得罪了我们，他们只需要原谅他3次， Orang yang sama begitu ya. 都是同样的人。 Kalau yang keempat kali 如果说第4次呢， tidak perlu ampuni. 我们不必要饶恕他。
Sebenarnya ajaran dari orang Yahudi ini sudah lumayan baik. 其实这个犹太人的教导已经不错了， Tapi itu ajaran-ajaran yang memang seringkali kita dengar begitu ya. 这个是常常我们听到的教导。 Nah, kalau orang lain bersalah satu kali, oke nggak apa-apa. 如果说有人得罪了我们一次没关系， Mungkin dia silap. 可能是他那个不是故意的。 Kedua kali kita mulai tanda tanya gitu. 第二次我们就开始问号了， Ketiga kali ngulang lagi, 第三次再同样的在做。 sudah jangan sampai keempat kali. Awas loh. 那好了，不要在第四次你跟我注意一点， Tidak ada ampun bagimu. 没有给你饶恕。 Nah, tapi Petrus di sini saudara, dia sengaja menambahkan, saudara kan orang Israel itu 3 kali ya, 3 kali. 但是这个彼得呢，他故意都是添加，因为我们知道犹太人是3次， Dia double, 他都是双倍jadi 6. 6次， Lalu dia tambah bonus 1 lagi. 然后他就再加一个就是变成7个， Luar biasa enggak? Oh, 这个是非常的了不起的这个彼得。 Dia sudah melampaui ajaran dari orang-orang Yahudi, nabi-nabi. 他已经跨越了犹太人的教导，包括先知的教导， Ya. Dan malah dia plus 1 lagi, 甚至他就添加了 jadi 1， 7. 变成7。 Saudara, Petrus ketika dia sampaikan ini kepada Tuhan Yesus, dia berharap apa? 当彼得把这件事情跟耶稣说的时候，他说了什么？ Di dalam hatinya, wah, aku pasti dipuji oleh Tuhan Yesus. 他的心里说：“我一定会被耶稣称赞， Aku sudah melampaui loh. 我已经超越了， Saya sudah double dan plus 1. 我已经双倍了，这添加1， Harusnya Tuhan Yesus puji saya. 应当耶稣要称赞我。 Lalu dia katakan, sampai 7 kali kah? 之后他说到7次，可以吗？ Saudara, kita sudah tahu apa jawaban dari Tuhan 我 Yesus. 们知道耶稣的回答是什么？ Ya. 70 kali 7, bukan 7 kali saja. 耶稣说是那70个7次，不是只有7次。 Saudara, angka 7 sebenarnya adalah angka yang menggambarkan kesempurnaan di dalam Alkitab. 其实，在圣经里面，这个7的7呢，就是代表一个完美的， Ya, itu sudah lengkap begitu. 它 Ya. 已经就是已经完整的。 Kalau ibaratnya air itu yang ada di dalam gelas itu airnya itu sudah melimpah keluar, itu 7. 比如说，就是用这个水在杯子里面的话来比喻的话，就是这个水已经满出来。 Jadi Petrus menawarkan 7 kali. 所以彼得说7次， Yesus katakan 70 kali 7. 但是耶稣说70个7次， 70 kali 7 berapa kali? 就是70个7次，这几次呢？ 490 kali. 就是490次。 Sebenarnya Tuhan Yesus tidak bermaksud kita untuk hitung-hitungan di sini ya. Pakai matematika. 其实耶稣他不是意思说我们要去计算，就是像我们做数学要 Seperti 计 yang 算。 saya katakan itu 70 kali 7 itu lebih sempurna dari 7 lagi. 像刚才说的是70个7次，就是表示说比这个7次更完美。 Itu artinya saudara, Yesus mengatakan terus-menerus memberi pengampunan, jangan berhenti. 那这意思就是说，我们要不断的去饶恕别人，不要暂停。 Jadi orang Kristen jangan berhenti mengampuni kesalahan orang lain. 所以成为一个基督徒，我们不要暂停来去饶恕别人。 Tapi kalau saudara merasa aku nggak sanggup, 但是可能我们会认为我们无法做到， ya udah aku ikutin aja. Pokoknya aku perintah Tuhan, aku ikutin aja. 就是这个是 490 kali. 这个是上帝的命令，那我就是顺服就好，就是494。 491 kali, awas kau. 491次，你都跟我小心一点。 Saudara, saya pikir kalau kita mau pakai cara ini, pakai hitung-hitungan 490 kali juga tidak salah. 如果说我们要用这个方法，就是每一次都算的话，也不是也可以的，不错的。 Karena apa, saudara? Kalau seseorang itu bisa mengampuni sampai 490 kali, dia itu masa 491 nggak bisa dia ampuni. 如果说一个人可以饶恕别人到494的话，
itu sudah luar biasa. 491有怎么可能又做不到呢？ Jadi itu sudah sempurna sebenarnya. 那其实这是已经完整了、完美了。 Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus di sini maksudkan adalah kita tidak boleh berhenti memberi pengampunan? 这个为什么耶稣说我们不能停止饶恕别人呢？ Nah, Yesus memulai memberikan landasan melalui perumpamaan yang dia 所 sampaikan. 以耶稣又开始给我们比喻来教导我们。 Tadi kita sudah baca, saudara, 刚 ya. 才我们已经看了， Ada satu orang yang tidak lain adalah seorang hamba raja. 就是有一个就是说王的仆人， Yesus mengatakan ada seorang hamba raja yang berhutang kepada rajanya. 就是有一个王的仆人，他欠债， Berapa 你 banyak? 看多少呢？ Berapa banyak hutangnya? 他的债多少呢？ Berapa banyak? 10.000 talenta. 1000 Oke. 万银子。 Lalu ada satu lagi hambanya yang berhutang kepada dia. Berapa yang dia hutang? 然后还有另一个就是欠他债，他欠多少呢？ 1 dinar. 就是1000银子， Jadi saya ingin mengajak kita untuk 10 melihat 两银子， 10 talenta dengan 1 dinar. 就是一个10万两银子跟那个10两银子的。 Saudara, saya harusnya di dalam khotbah yang lalu-lalu saya sudah pernah singgung tentang talenta ini, begitu ya. 就是之前的分享我已经有 Tapi 讲过 kita 了， ulangi lagi, 我 begitu 们 ya. 再复习， Saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 就是1两银子都像那边不一样， Ya. 就是6000银子， Ya, 1 talenta 6.000 dinar. 就是1000银子就等于 Nah, 1 dinar itu adalah upah orang bekerja 1 hari full day. 那个是一个人一天的工资。 Jadi saudara, ketika orang ingin mendapatkan 1 talenta, dia butuh 所以当他要得到1两银子的时候呢， 6.000 hari kerja. 他 Betul? 是要6000天来工作。 6.000 hari kerja itu berapa lama ya? 6000天这多久啊？ Hah? 300 bulan. 那个是300月，300个月。 Ini saya hitung bukan 30 hari. Bukan 30 hari. Ya, karena kita hitung misalnya orang kerja kantoran begitu ya. Itu 1 minggu ada 2 hari nggak kerja dong. Minggu, Sabtu, libur. Ya, 1 minggu Itu sudah kepotong. Jadi 1 bulan sudah kepotong. 8 hari. Ya. Oke, lalu ada libur-libur yang lain. Saya hitung 1 bulan kerja itu orang kerja bisa 20 hari kerja. 20 hari. Kira-kira begitu ya. Dipotong sakit, ya, dipotong apa lagi? Libur, izin, ya, ada yang meninggal, ya. Belum lagi kalau misalnya 2 garis tes. 7 hari. Karantina. Habis tuh. Ya. Jadi saya hitung 20 hari 1 bulan orang kerja, sehingga untuk mendapatkan 1 talenta seseorang itu butuh 300 bulan. 所以我就是算一个人工作，这扣掉所有的， 25 tahun. 所有的可能就是我们一个月一个人做20天。所以如果说1两银子呢，就是要300个月来工作。 Ya, itu artinya 25 tahun dia kerja banting tulang baru dapat 1 talenta. 所以他呢必须做25年才有办法拿到1000银子。 Nah, dia punya 1000 talenta hutangnya. 所以他有， 10.000. 所以他的债呢就是1000万银子。 Hamba Tuhan itu kalau dia mau melunasi hutangnya yang sebanyak 10.000 talenta, berapa tahun kerja ya? 所以他如果说要还他的债，他是要做多久呢？ Coba hitung. 可以算算看。 Ini sudah gampang nih. 这个，但是我看好是很难算。 Nah, 算。那需要多少年？ Betul. 250年后， 250
250.000 tahun, bukan 1000 tahun loh ya. Bukan 1000 tahun loh ya. 10万年， 225万， 250.000 tahun. 对，25万年。Dia hutang kepada rajanya 10.000 talenta, atau kalau dia bekerja, dia harus bekerja selama 250.000 tahun. 所以他欠他的主人是1000万银子，所以表示他是要做25万年。 Pertanyaan saya, 我的问题是， bisa nggak dia bayar? 他有能力还吗？ Bayar pakai nyawanya? 就用他的命来还吗？ Nyawanya paling berapa tahun? 他的命最多几年？ 70年，那能活到70年。 Lalu tadi kita baca di sini, 刚才我们在那边有读到， raja itu pertama kali waktu melakukan perhitungan dengan hambanya itu, dia katakan juallah anak istri segala miliknya untuk membayar hutangnya. 就是他的主人说，吩咐把他和他的妻子儿女，就是并一切所有的都卖了来还债。 Saudara, anak istri semua harta bendanya dijual pun tidak bisa membayar. 如果他把他的妻子儿女还有他所有的卖掉债去还的话，也还不了， Hutangnya ini begitu luar biasa sekali. 因为他的债真的是非常的大。 2.500 tahun. 250.000 tahun baru bisa bayar. 所以他是要做工25万年才有办法还这个债。 Ya. Saudara kalau mau kalikan dengan NT 1 bulan 20.000 NT, saudara kalikan deh. Saya nggak bisa 如 kalikan 果 deh. 要算折台币，你们自己算哦。 Ya. Berapa banyak yang dia hutang itu? 所以他的债务是何等的大哈， Nyawanya pun tidak bisa bayar. 所以他的命也无 Mau 法 pakai 偿 apa 还， untuk membayar hutangnya yang banyak itu? 所以他要用什么方法来还这个债呢？ Saudara, jadi kita lihat di sini, saudara, umurnya sendiri pun tidak bisa membayar. 所以我们这边看到他自己的年岁也无法去偿还。 Inilah yang Yesus gambarkan hutang dari seorang hamba raja. 这个就是耶稣所做的所说的比喻，就是一个主人的仆人所 Orang 欠 yang 的债。 berdosa kepada Tuhan, itu Alkitab selalu menggambarkan itu sebagai hutang. 所以在圣经常常描述说，就是一个罪人，就是像说一个债务一样。 Yesus memakai perumpamaan di dalam bidang keuangan untuk menggambarkan hutang. 所以上帝就是用这个钱财债务来比喻这个罪。 Artinya hutang itu harus dibayar. 他意思说，这个债呢必须还。 Kalau saya hutang 250 NT, 如果说我欠250， saya harus bayar 250 NT. 我必须还你250元。 Saya nggak bisa bayar dengan berupa benda 我无法还你，用东西来代替来还， atau dengan kebaikan-kebaikan 或是 saya. 说用我的好处去还， Karena itu berupa catatan keuangan. 因为这个是财富的， Ya. Catatan keuangan itu berupa hutang piutang. 所以这个财富呢就是关于这个债务。 Kalau tidak ada orang lain itu tidak menerima pembayaran kita di dalam laporan keuangan, kita tetap punya hutang. 如果说别人没有得到我们还的那个金额的话，在那个财务报告还是说会记载成一个 Jadi saudara 债。 kita belajar dosa adalah hutang kepada Tuhan. 所以我们学习到这个罪呢，都是我们对上帝的债。 Itu bukan sekedar kesalahan dan sekedar minta maaf lalu itu akan selesai. 那不只是一个错误，然后我们道歉都可以解决的事情。 Catatan laporan keuangan tetap ada tertulis hutang. 在财务报告那边，还是会写说，那个债务。 Jadi saudara, dosa hutang itu tidak bisa dibayar dengan permintaan maaf. 所以这个罪的债呢，我们没办法去还它，就是用一句道歉来还。
atau merasa saya saya bersalah, 是说 dengan rasa bersalah. 我已经感到我已经错了， lalu saya bersedih, itu juga nggak bisa 是 membayar. 说我感到很忧愁，那这也无法去还。 Hamba Tuhan itu yang berhutang 10.000 talenta, dia mau bersedih seumur hidupnya pun dia tetap hutang 10.000 所以 talenta. 那刚才的奴仆呢，他欠1000万银子的，他如果说一辈子都感到忧愁，他也无法去还这个债务。 Kesedihan itu tidak bisa diuangkan. 所以这个忧愁的心呢，没办法折成钱， Lalu itu juga tidak bisa dibayar dengan penyesalan. 那也无法我们的后悔来去还。 Lalu mungkin juga kalau kita berjanji saya mau bertobat, 或者说我们承诺我要悔改， nggak bisa dibayar, 没办法去还， itu tetap hutang. 那还是债务。 Saudara mau bertobat, ya itu urusan saudara. 如果说你要悔改，那也是你的事情。 Tapi di dalam catatan keuangan kerajaan, saudara berhutang. 但是在那个上帝的国里面，那边财务记载，你还是有这个债务。 Saudara bertobat pun tidak bisa membayar. 所以当你悔改的时候，你也无法还这个债。 Jadi siapa yang bisa membayar dosa? 所以这个罪的债谁能还呢？ Adalah Alkitab mengatakan Roma pasal 3 ayat 23, 在罗马书第3章， upah dosa adalah maut. 就是那个罪的工价是死亡。 Jadi orang-orang yang berdosa kepada Allah, mereka harus membayar hutang dosanya, dan bayarannya itu adalah maut. 所以每一个得罪了上帝的，他们必须还他的这个罪的债呢，都是死亡来还。 Dan kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, ketika orang lain bersalah kepada kita, biasanya kita menganggap itu orang itu berhutang kepada kita. 那在我们的生活当中，我们看到，如果说有别人做错了，我们会认为那个是他们欠我们的。 Di dalam hati kita ada satu buku catatan dosa. 在我们的心里有一本书就是在记载，那一个就是罪，在记载罪的。 Nah, ini catatan dosa buat orang lain. 那个是我们所记载的是别人对我们的罪。 Hari ini si A dia menyakiti hati saya. 这是那个 A 他今天让我的心受伤了。 Nanti 1 bulan kemudian dia mengulangi lagi. 1个月过后，他又在做同样的事情， 2 kali ya. 已经2次了。 Lalu beberapa hari kemudian dia mengatakan kalimat yang menyakiti hati saya. 几天过后，他就说了一些让我心感到受伤 Saudara 的 kita, 话， hati kita itu mencatat 所以我们的心都在记载， dosa-dosa kesalahan orang lain, terutama orang-orang yang melukai hati kita. 就是我们心在记载都是别人的错，尤其是那个让我们的心感 Dan 到 kita 受伤 anggap 的人， itu sebagai hutang 我们认为那就是他们对我们的债， yang belum dia bayar kalau dia tidak minta maaf. 他还没还，如果他还没有跟我道歉。 Ya saudara, memang jadi kita melihat kesalahan kita, dosa kita itu Alkitab menggambarkannya sebagai hutang. 所以我们的过错，我们的罪，在圣经说那就是我们的债。 Nah, Alkitab gambarkan melalui 10.000 talenta hutang dari hamba raja itu, 10.000 talenta menggambarkan hutang itu begitu besar sehingga tidak sanggup dan tidak mungkin dia bayar dikasih. 所以这个奴才呢，他欠他的主人都是1000万银子，就是表示这个债呢那么的大，他是无法去偿还这个债的。 Saudara belum tahu ya, ini 10.000 talenta ini sebenarnya juga memiliki simbol. 其实这个1000万银子它也有代表性。 Yang pertama, 第一呢， talenta itu adalah mata uang terbesar, unit mata uang terbesar. 就是这个银子呢，就是最大的那个钱币。 Ya, seperti kalau kita di Taiwan ini, mata uang kita yang terbesar itu adalah 10.000 ya. Ada 2.000 enggak ya? Ada ya? 它的jarang pakai， Jarang ya. 就是像台币一样，最大的就是2000的嘛，哈， 2.000 itu sudah paling tinggi. 就是2000是最多的， Tidak ada lagi di atas 2.000. 就是2000以上没有了。 Saudara, Alkitab Tuhan Yesus memakai talenta ini menggambarkan hutangnya itu paling tinggi. 所以这个圣经的故事，它代表了他1000万银子的债是最高的了。
Lalu 10.000 di sini itu adalah angka tertinggi di dalam bahasa Yunani. 所以这个1000万呢，在那个犹太里面，那个 Jumlah 对， tertinggi, 就是最大的、最高的数目 angka 的， tertinggi. 对， begitu ya. 最大的数目。 Jadi ini yang tertinggi, ini unit yang tertinggi. 所以那个10万最大的数目，然后那个银子也是代表了钱的最大的。 Ketika Yesus mengatakan seorang hamba berhutang 10.000 talenta, Tuhan Yesus mau katakan orang itu tidak bisa membayar. 所以当这个故事讲说那个人欠了1000万银子，都表示耶稣要跟我们说，那个人是无法偿还的。 Jadi hutang kepada Tuhan, hutang dosa kita kepada Tuhan, kesalahan kita kepada Tuhan itu sangat banyak dan tidak bisa dibayarkan. 所以我们对上帝的那个罪的债务啊，非常的多，我们是没办法去还我们的 Kita 债务。 seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta. 所以我们就像那个欠了1000万银子的奴才一样。 Dan saudara, kalau seseorang itu bisa hutang sampai 10.000 talenta, 如果说一个人就可以负债负到1000万银子的话， itu kekeliruan atau kesengajaan? 那个是不小心啊，还是故意的呢？ Nggak sengaja gitu ya? 是故意的 Sengaja atau 吗？ enggak? Nggak sengaja. Hah? Dua-duanya. Keliru gitu ya. Oh, aduh silap begitu ya. 他算错了。 Seorang hamba kenapa bisa utang banyak itu? Saudara, orang yang bisa berhutang 10.000 talenta itu pasti bukan kekeliruan, itu kesengajaan. 那会欠到1000万银子的，一定不是做错误的选择，但是一定是故意的。 Setiap hari dia mau ngambil berapa uang ya? Kalau dia kerja itu harus 250.000 tahun. 如果说他用那么大的数目的钱，他必须做25万年。 Kalau satu orang korupsi, misalnya dia korupsi, kita katakan misalnya 200 NT. 比如说他都是那个叫什么东西 200 NT. 他弄了250万250元的话， Mungkin kita menganggap dia salah hitung begitu ya, waktu hitung duit, oh keselip begitu. 我们会认为他是算错了。 Tapi kalau sampai miliaran, 但是如果说 triliunan, 到亿的话， itu sengaja atau keliru? 那个是故意的还是错误的呢？不小心的呢？ Itu jelas sengaja. 那这是很明显的是故意的。 Ya. Jadi saudara, hutang dosa kita kepada Tuhan seperti hamba dari raja ini. 所以我们对上帝的罪债呢，就是像这个奴才的债务对那个 Hutang 主人 kita, 一样。 Tuhan Yesus ingin menggambarkan hutang kita itu begitu banyak, itu bukanlah sebuah kekeliruan, tetapi kesengajaan. 所以耶稣要告诉我们，我们的那个债那么的大，不是一个错误的，但是是故意去做的，就是不是不小心做的，但是是故意做的。 Sampai berani menilap uang sebanyak orang kerja 250.000 tahun itu tidak masuk akal. 所以就是可以贪污到那个必须做那个25万年的工价来还的话，那是无法理解的。 Saudara, tetapi saudara, menariknya adalah ayat 27 kita melihat respon raja yang luar dugaan. 但是我们看到的是在27节，我们看的那个主人的回应是让我们无法想象的。 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang. 那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。 Tapi ketika dia bertemu orang yang berhutang itu 1 dinar, 当他遇见了那个就是欠他10两银子的人， hanya 1 hari kerja, 只有1天的工价了， apa yang dia lakukan? 他做了什么呢？ Kita mengatakan betul ya,
Dia menangkap temannya itu, dia mencekik kawannya itu, dan dia jebloskan ke penjara. Tidak ada ampun. 那个圣经告诉我们，当他遇见他朋友的时候，他掐住他的喉咙，并把他抓到监狱里面，就是没有原谅他，没有饶恕他。 Saudara melihat ketimpangan antara perlakuan yang dia terima dari raja dengan perlakuan yang dia lakukan, yang dia sikap dia kepada orang lain. 所以我们看到这个差别，他的主人得到的待遇，跟他对他朋友的待遇是完全不一样的。 Dia sudah menerima pengampunan yang seharusnya tidak bisa dia bayar sama sekali, tapi begitu orang hutang dia 1 dinar saja, dia tidak lepaskan. 他欠他的主人那么多，但是他主人已经释放了他，也是免了他的债，但是他无法去饶恕那个只有欠他10两银子的朋友。 Padahal dia sudah terima pengampunan dari Tuhan, terima kasih daripada Tuhan. 他已经得到了上帝的爱还有释放， Tuhan berbelas kasihan kepada dia. 上帝怜恤他。 Tuhan berbelas kasihan kepada dia karena apa? Karena dia tidak akan bisa membayar itu. 为什么上帝怜恤他呢？因为他无法偿还他的债， Tidak bisa bayar. 无法偿还， Ya sudah dibebaskan saja. 所以就被上帝都释 Tuhan 放他。 telah bermurah hati kepada dia. 所以他的主人已经动了慈心， Tapi orang berhutang hanya 1 hari kerja saja, 但是他的朋友只有欠他1天的工价的 dia 钱， tidak mengampuni. 他没有饶恕他， Dia memenjarakan kawannya itu. 他把他朋友抓到监狱里面。 Saudara, seharusnya siapa yang ada di dalam penjara? 那个在监狱里面应当是谁呢？ Harusnya dia yang berhutang 10.000 talenta. 应当是那个欠1000万银子的人。 Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak merasa bahwa dia menerima anugerah dari raja itu. 他没有感觉到他已经得到了那个主人的恩典。 Jadi saudara, inilah yang menjadi alasan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada Petrus. 所以这个就是成为耶稣的理由，把这个比喻说给彼得听。 Ya. Jangan lupa, hutangmu itu tidak terbayarkan. 你不要忘记， Dosa-dosamu tidak bisa diampuni. 你不要忘记你的罪的债是无法偿还的，也是无法被赦免的。 Tapi saya memberi pengampunan. 但是我已经赦免了你， Engkau menerima pengampunan. 你也得到了赦免。 Lalu orang bersalah hanya sedikit saja dibandingkan kesalahanmu. 就是别人对你的错只有一点点，比起你的错， Harusnya engkau terus-menerus memberi pengampunan. 你应当要不断的饶恕别人。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita akan seringkali melihat kesalahan orang lain itu lebih besar dari kesalahan 我 kita. 们常常看到别人的错比我们的错是我们常常看到别人的错大于我们做的错， Itu yang membuat kita menjadi sulit untuk mengampuni. 所以这个是让我们很难去饶恕别人。 Saudara, tetapi Alkitab menceritakan sebuah fakta, sebuah kebenaran bahwa dosa kita lebih besar dari orang lain. 而圣经有告诉我们，这是一个事实，就是我们的罪比别人的更大， Dosa kita tidak bisa dibayar. 我们的罪无法去偿还。 Dosa orang lain yang seperti 1 dinar itu sebenarnya bisa dibayar. 别人的错就是像那个10两银子的话，其实是可以去偿还的。 Oleh sebab itu saudara, kita harus belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk terus-menerus mengampuni. 所以我们应当要从这个圣经里面的话语来学习我们。 Saudara, pengampunan itu adalah salah satu ciri khas dari kekristenan. 所以这个饶恕呢，都是基督徒的特征。 Sebab itu diajarkan di kitab suci. 所以在圣经里面教导我们， Bahkan Tuhan Yesus ketika dia naik ke atas kayu salib, 甚至耶稣当他被挂在十字架上的时候， Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们不知道他们所做的。” Yesus yang kalau kita mengatakan Yesus yang mendirikan kekristenan, 如果说我们说耶稣就是建立了这个基督教的话， Yesus sendiri mengajarkan kepada kita setiap pengikutnya untuk memberikan pengampunan. 所以耶稣自己来教导我们，就是每一个跟随他的人要不断的饶恕。 Ayat 35, 在 Tuhan 35 katakan, 节， maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。 Hamba raja itu yang berhutang 10.000 talenta itu akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. 就是这个仆人呢，就是欠1000万银子的，最后就是被捉到监狱里面。 Itu menggambarkan sebenarnya bahwa memang hamba Tuhan, hamba dari raja ini adalah orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. 这个就代表了这个主人的奴才呢，他们是还没得救的人， Dia tidak merasa menerima anugerah Tuhan, 他没有感受到他已经得到了上帝的慈爱， sehingga tidak bisa memberikan anugerah kepada 所以他 temannya. 无法去跟他的朋友分享这个上帝的恩典。 Saudara, memang di dalam iman kita melihat, di dalam pengajaran kita melihat bahwa orang yang merasa menerima anugerah Tuhan, orang itu yang sungguh-sungguh bisa mengampuni. 在我们的信仰当中，我们看到，如果说这个人就是认为他已经得到了上帝的恩典的时候，他就是有办法去饶 Semakin 恕别人。 saudara dan saya merasa dosa-dosa kita itu amat banyak dan Tuhan telah berbelas kasihan kepada kita yang seharusnya dihukum, maka kita akan lebih mudah untuk mengampuni orang lain. 所以，如果说我们知道上帝已经对怜恤我们，也是赦免了我们的罪，我们会比较容易去饶恕别人。 Saudara, bagaimana ketika mengampuni di saat-saat kita sulit memberi pengampunan? 那我们要怎么样做？当我们在很困难的当中去饶恕别人呢？ Saya percaya kita pasti punya kelemahan-kelemahan kedagingan kita. 我相信我们是有那个肉体的软弱， Saudara, kedagingan kita itu harus kita lawan dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus. 所以我们的肉体呢，我们必须对抗它，都是靠着上帝的圣灵。 Saudara, percayalah, kita dengan kemampuan sendiri kita akan sulit untuk memberi pengampunan. 所以我们要相信，如果说靠着我们自己的能力，我们会很难去饶恕别人。 Setiap hari kita disodorkan dengan peristiwa kejadian film berita tentang pembalasan. 就是每天我们就会看到很多就是报仇的新闻啊，然后是电影啊之类的。 Saudara dan saya lebih suka membalas daripada mengampuni. 就是你和我就是比较喜欢去报仇， Setuju apa tidak? 关于比起饶恕，你 Coba 们 saudara 同意吗？ saudara lihat film-film silat, film-film action. 如果说我们看那个功夫的电影啊，哈，或是说， Ketika orang baik sudah dicalomi, 如果说那个好人已经被那个被欺负的时候， dijahatin, difitnah dan sebagainya. 被欺负了之类的，这样。 Ya. Lalu orang itu akhirnya berbalik dan dia balas dendam kepada orang yang melukainya. 后来这个人呢就回来，就是报仇这个人。 Saudara, itu di akhir cerita biasanya perasaan kita bagaimana? 到最后终局的时候，我们的心情是如何的？我们很开心， Hore! 就是很开心哈，看到。 Saudara, kita harus akui, ya, kita lebih cenderung ingin membalas 所以我们 daripada 要很小心，因为我们比较喜欢去报仇，比起去饶恕。 Oleh sebab itu, saudara, kita harus bersandar kepada pertolongan Roh Kudus. 所以我们要依靠圣灵的帮助， Jangan bersandar kepada diri sendiri untuk mengampuni. 不
不能靠自己来去饶恕别人， saudara tidak akan sanggup. 我们是无能为力的。 Kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah 我们要把我们交托给主， dan minta Tuhan sendirilah yang memampukan kita, Just menggerakkan hati kita. 求上帝来让我们有这个能力，是给我们这个能力来做。 Kita bisa katakan, Tuhan, aku tidak sanggup mengampuni dia. 我们可以说主啊，我无法饶恕那个人， Dia sudah terlalu sering menyakiti 他 hatiku. 太常来伤害我的心了。 Aku mau belajar dari Tuhan. 我要从你那边学习， Kuatkan aku untuk mengampuni, memberi pengampunan bagi dia. 坚固我，让我可以饶恕他。 Meskipun dia tidak pernah meminta maaf. 虽然是他不曾道歉过， Saudara harus doakan, cari Tuhan. 我们要祷告，我们要找上帝， Minta kekuatan dari Tuhan. 求上帝给我们力量。 Sampaikan ketidakmampuan kita 我 kepada 们 Tuhan. 我们要跟上帝说我们的无能， Saudara akan temukan, saudara akan dimampukan untuk mengampuni. 所以上帝会给我们力量，让我们有能力去饶恕别人。 Karena kita mulai melepaskan kekuatan kita, kemampuan kita, 因为我们已经， bersandar kepada Tuhan. 因为我们已经开始不靠我们自己的能力，但是我们反过来靠上帝。 Nah, biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. 也是让上帝在我们的心里动工， Dialah yang akan memampukan kita mengampuni. 他会给我们能力去饶恕别人。 Saudara tahu mengampuni? 你知道什么叫做饶恕吗？ Mengampuni bukan membebaskan orang lain. 就是当我们饶恕别人，不代表我们赦免了他，释放了他。 Dunia ini mengajarkan bahwa orang yang bersalah kepada kita dia layak dibalas. 就是这个世界教导我们的说，当有人对我们做错事，我们应当要报复他。 Tapi saudara mau tahu ketika kita mengampuni, kita melepaskan diri kita dari jeratan kepahitan. 但是你要知道的是，当我们饶恕别人的时候，我们就是把自己从困苦中从困苦中出来了。 Saudara, ada seorang, itu kejadian di luar negeri begitu ya. 有在外国发生的事情， Seperti kita di Taiwan ini ada jam-jam tertentu, ada hari-hari tertentu, itu ada truk yang mengangkut sampah. 就是像台湾一样，都是有固定的时间、固定的日子，都是会有 Biasanya 垃圾车 kita 来。 mendengar ada klakson datang, kita buru-buru mengambil sampah, ingin melemparkan ke tong sampah di truk itu. 当他听到这个垃圾车来的时候，他就是匆匆忙忙的拿了这个垃圾又丢到这个车上。 Nah, ada seorang bapak-bapak di Amerika, waktu dia melihat mendengar ada truk sampah lewat di depan rumahnya, 这是在美国有一个弟兄，当他听到这个垃圾车来的时候， dia buru-buru segera mengeluarkan sampah dari rumahnya, dia taruh di halaman rumahnya. 所以他就从家里放的垃圾，赶快就把它放到家门口。 Sama seperti kita, tentu kita berharap sampah itu dibawa oleh tukang sampah. 就是像我们一样，我们就是希望说我们的垃圾可以被这个垃圾车带走， Dia taruh di depan halaman rumah lalu dia masuk ke rumah. 所以他把垃圾放到家门口，他就进去了。 Dan tukang sampah itu, petugas itu mengambil sampah-sampahnya lalu melemparkan ke ke truk bak itu. 所以这个 sampah. 收回收的人呢，就把他的垃圾拿起来，就丢到这个车子里面， Lalu segera pergi meninggalkan rumahnya. 所以就是离开了那个家。 Tapi waktu truk itu berjalan, 但是当这个车走的时候呢， sampah itu terjungkir balik ke belakang. 这个垃圾呢就是往后倒， Sampah dari rumahnya itu kembali jatuh di halamannya. 所以这个垃圾呢往后倒的时候就回到他的家门口。 Waktu sore hari, bapak ini keluar. Dia Tang- melihat halaman rumahnya berserakan sampah. 所以到了中午的时候，这个弟兄出来的时候，他看到他家门口就是很多垃圾， Dan dia kenal itu sampah adalah sampah-sampah rumahnya sendiri. 然后他也认识那些垃圾都是他们家的垃圾， Saudara, bapak itu marah. 所以这个弟兄呢，他就生气， Dia merasa tukang sampah itu sengaja melakukannya. 所以这个收垃圾的他们是故意这样做的。 Lalu dengan kemarahan dia pungut itu sampah satu persatu, masuk kembali ke kantong. 所以他很生气的把那些垃圾呢，就是把它收集起来放在垃圾袋里面， Dia simpan di rumah. 他
他又放在家里， Maksudnya apa? 他的意思是什么呢？ Sampah harusnya taruh di luar, tapi dia taruh di dalam. 这个垃圾应当是放在门口的，他就故意放在家里面， Bahkan dia bukan hanya taruh di dalam rumah, dia taruh di dalam kamarnya. 不是放在家里面，但是他故意放在他的房间， Di dalam hatinya dia berkata begini, 在他的心里他这么说： kalau aku ketemu truk itu lagi, 如果说我再看见那个车子的话， aku akan gampar dia. 我要骂他。 Sampah ini memang sudah sengaja saya siapkan. 这个垃圾我本来就是故意准 Aku 备好 akan 的， lempar ke mukanya. 我要把它丢在他的那个脸上， Ini hasil pekerjaannya. 这个就是他的工作的成 Dia 果， harus menerimanya itu. 他必须接受这样的成果。 Saudara, setelah sekian lama, 过了不久， ada seminggu kurang lebih, 就是大概1个礼拜过后， ya, truk sampah itu nggak datang-datang. 这个垃圾车呢没有来了。 Sementara sampah di rumah itu mulai membusuk. 这个他之前捡的垃圾开始发 Mulai 臭， muncul ulat-ulat di situ. 就是开始发出那个 Seluruh 街， kamar dan ruangannya itu penuh dengan bau busuk. 所以他那个房间然后整家就是臭那个垃圾。 Dia sengaja menyimpan sampah itu supaya nanti itu petugas sampahnya datang, dia akan membalas ya, akan menuntut. 他就是故意把这个垃圾收集起来，就是当这个垃圾车的人来的话，他又报仇的。 Saudara, semakin lama dia simpan, 越久他放着的时候， saudara, siapa yang mencium baunya? 那谁闻到那个臭味呢？ Dia sendiri 就 yang 是 mencium. 他自己，他自己闻到那个臭味。 Ya. Saudara, itulah mengapa pengampunan sebenarnya membebaskan kita. 这个就是为什么当我们饶恕别人，也是释放了我们自己。 Ketika kita melepaskan pengampunan itu seperti kita membuang sampah dari rumah. 所以我们要释放那个饶恕呢，就像我们把垃圾丢出去一样。 Nah, saudara, kita perlu bersandar kepada Roh Kudus. 我们 Itu yang 需要 pertama. 来依靠圣灵。 Saudara, kalau perlu saudara catat, saya nggak ada taruh di LCD itu gitu ya. 我不知道你们是否 Pertama, 需要。 bersandar kepada kuasa Roh Kudus. 第一就是靠圣灵的力量。 Yang kedua, bagaimana mengampuni saat kita sulit mengampuni. 我们要怎么样来饶恕别人？当我们觉得很难去饶恕他的时候， Yang kedua adalah sadari dan akui secara verbal bahwa setiap orang ada kekurangan. 就是我们要知道，也要醒悟，说每一个人都是有缺点的， Itu harus keluar dari mulut kita. 那必须从我们的口出来。 Biarkan keluar dan telinga kita mendengar dan itu dicerna oleh otak kita dan simpan kembali di dalam 就 hati. 是当我们说出来的时候，让我们的耳朵听到，然后让我们的脑去消化。 Saudara tidak perlu hanya berbicara di dalam hati, oh saya tahu kok. 你不用说在心里说哦，我知道啊。 Kita harus sadari dan kita harus katakan bahwa semua orang punya kekurangan. 所以我们必须醒悟，然后说出来，每一个人都有缺点， Termasuk saya. 都是包括我自己。 Itu yang kedua. 那是第二个， Yang ketiga, 第三呢？ kita melepaskan hak untuk membalas kepada Tuhan sepenuhnya. 其实我们都是放弃了我们的权利，membalas kepada Tuhan。 Melepaskan hak untuk membalas, biarkan Tuhan yang membalas. 我们都是放掉我们权利来报仇，就是让上帝来做工。 Ya. Mengapa? Karena yang menjadi hakim itu adalah Tuhan. 为什么呢？因为就是有权利审判的都是上帝。 Di dalam Alkitab, Allah selalu digambarkan sebagai seorang hakim yang adil. 就是在圣经里面都是常常说上帝是公平的审判官。 Kita tidak perlu merasa harus turun tangan untuk melakukan pembalasan. 所以我们没有必要自己动手来去做报仇的事情， Serahkan saja kepada Tuhan. 就是我们把它交托给上帝， Karena Tuhanlah yang berhak, 因为 bukan 是 kita. 因为这个就是上帝的权利，不是我们的权利。 Nah, yang keempat, hal yang bisa membantu kita ketika kita sulit mengampuni, 第四个就是可以帮助我们来饶恕别人的， saudara, kita perlu menyadari
Ya, 们必须醒悟， kita jangan menjadi jahat seperti orang itu. 我们不能像那个奴才一样变成一个恶人。 Kalau kita membalas apa yang dia lakukan kepada kita, maka kita sama dengan orang itu. 如果说我们去做去报仇别人对我们的错，我们都等于跟他一样的， Kita sama dengan musuh kita. 我们跟我们的仇人是一样的， Kita sama jahatnya dengan musuh kita. 我们跟我们的仇人是一样坏的， Dan kita sama-sama akan terima hukuman dari Tuhan. 然后我们都会一起得到审判。 Jadi yang keempat, sadari jangan menjadi jahat seperti orang yang telah melukai hati kita. 所以第四个都是我们要醒悟，不用像伤害我们的人一样坏。 Nah, yang kelima, yang terakhir, 第五个，最后一个， saudara fokuslah kepada rencana Tuhan. 就是我们要专注上帝的旨意。 Ada rencana Tuhan di balik kejahatan orang lain kepada kita. 就是别人的坏，别人对我们的坏，有他的背后是有上帝的旨意的。 Saudara, Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. 这是在创世纪第50章第20节， Itu adalah masa akhir dari kisah Yusuf. 那个是约瑟的那个尾端的故事。 Kita tahu Yusuf itu dijual oleh 11 saudara-saudaranya. Dia dibenci, bahkan dia ingin dibunuh. 就是我们知道约瑟的被他的弟兄他们卖了，因为他们讨厌他，甚至想要把他杀了。 Tapi waktu Tuhan itu bekerja di balik semua penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yusuf, 但是在约瑟的困难当中，上帝在动工的时候呢， Yusuf akhirnya pada ayat Kejadian 50 ayat 20 dia mengatakan demikian. 在那个创世纪第50章20节，约瑟这样说， Kejadian 50, 就是创世纪50章20节。 saya bacakan untuk kita semua, mari kita menyimaknya. Oke, demikian firman Tuhan. 这样上帝的话， Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. 这个是约瑟对他的弟兄说的话。 Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. 从前你们的意思是要害我，但使的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。 Jadi saudara, di balik semua penderitaan, sakit hati, luka-luka tergores ya di dalam kehidupan Yusuf, Yusuf itu dia melihat ada rencana Tuhan yang besar. 所以在约瑟的生命当中，就是生活当中，他得到了很多的那个公平的待遇，就是许多的，但是他看到了上帝的意思。 Mata rohaninya fokus kepada rencana Tuhan. 他的属灵的眼睛，他看到了上帝的那个旨意， Bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi dia. 就是上帝，就是意思原心是好的。 Bahwa Tuhan mengizinkan dia mengalami segala luka-luka di masa lalu dari saudara-saudara kandung, saudara-saudaranya itu adalah 就是上帝允许他，就是从他的弟兄那边来伤害他，他的意思就是 untuk memelihara keluarga mereka. 就是要保全许多人的生命， Bahkan untuk memelihara yang nantinya keluarga mereka akan menjadi satu bangsa yang besar. 甚至来保护他的家人，成为一个那个民族。 Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa ada rencana Tuhan di balik kejahatan yang kita alami. 所以我们要知道说，在我们遇见的每一件不容易的事情，都是有上帝的美意在里面。 Tuhan mengizinkan kita terluka. Tuhan seolah-olah tidak menjaga kita, mencegah peristiwa itu terjadi dalam hidup. 上帝允许我们受伤，好像上帝不照顾我们，也是让我们在里面痛苦。 Tuhan punya rencana. 但是上帝有他的旨意， Saudara dan saya harus fokus kepada rencana 所以 Tuhan yang baik ini. 我们要专注上帝的旨意，在这我们所遇见 Itulah 的每一件事情。 kuncinya
mengapa Yusuf tidak membalas saudara-saudara. 这个就是他的证据，为什么约瑟没有去报仇他弟兄们跟他对他做的事情。 Kalau kita melihat tentang Yesus sendiri, 如果说我们看耶稣自己的话， Yesus itu dia dikhianati oleh muridnya sendiri. 耶稣呢被他的门徒给那个背叛了， Bahkan dia dijual dengan harga seorang budak saja. 现在他被卖 3 就 kali 是 lebih. 就是像卖了一个奴隶一样的价钱， Seorang guru dijual seperti harga seorang budak. 就是一个老师呢被卖价钱是跟那个奴才一样的价钱， Tapi Yesus itu tidak membalas. 但是耶稣没有报仇， Karena Yesus fokus kepada rencana keselamatan Allah. 因为耶稣他专注上帝的那个拯救计划。 Tujuan Yesus dia disalibkan, dia mengalami segala penderitaan itu semuanya adalah demi mengampuni saudara dan 所 saya. 以耶稣被钉在十字架上，他所得到的所有的痛苦，就是为了要拯救我们， Supaya saudara dan saya pun bisa mengampuni orang. 使我们也可以得到他的赐免。 Saudara, inilah inti dari kekristenan. 这个就 Penyaliban 是 Kristus. 这个就是基督教的那个中心。 Saudara, kalau kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, 如果说我们一定得到了上帝的恩典的话， maka kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. 我们是一定得到赦免的人， Kita pun harus mengampuni orang lain. 我们也要去饶恕别人， Itulah tandanya saudara dan saya sudah menerima anugerah dari 那 Tuhan. 就是表示你和我一定得到了上帝的恩典。 Saudara, saya tidak tahu siapa yang pernah melukai hati 我不 saudara. 知道谁曾经伤害了你的心， Mungkin di dalam hati saudara masih ada luka-luka itu. 可能是在你的心里还有那一些受伤的疤痕， Luka-luka itu masih ternganga. 那一些伤口还是开口的。 Saudara bawa sampai usia yang sekarang ini. 你已经带着这个伤口到你现在的年岁， Saudara, itu menjadi sampah-sampah di dalam rumah kita, 这 di 个就 dalam 是 hati kita. 这个就成为在我们心里的垃圾。 Saudara, saya ingin mengajak kita melepaskan pengampunan. 我要邀请大家一起来把这个垃圾丢掉， Mari kita tundukkan kepala. 我们一起低头祷告。 Mari kita sama-sama menikmati satu pujian yang akan saya perdengarkan buat kita 我 semua. 们祷告之前，我们先听一首诗歌。 Sambil kita dengan hati yang terbuka, mari kita datang kepada Tuhan. 我们打开我们的心，来到神的面前。 Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami
Kau mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami, Kau mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Ya Tuhan, mohon Tuhan yang terus berbicara bagi hati kami ya Tuhan. 主啊，求你对我们的心里说话。 Mohon Tuhan menyatakan kepada setiap kami orang-orang yang telah menyakiti hati kami. 求你显明，就是当每一个人让我们伤害我们的心的时候， Supaya kami belajar untuk melepaskan pengampunan bagi mereka ya Tuhan. 所以我们可以学习要怎么样的去饶恕他们。 Kau tahu kami tidak sanggup ya Tuhan. 主啊，你知道我们是很无能的， Kami ingin membalas orang itu. 我们会想要去报仇那个人， Kami tidak terima perlakuannya yang jahat kepada kami. 我们无法接受他对我们所做的恶行。 Tapi Engkau mengajar kami untuk melepaskan pengampunan. 但是你教导我们，我们要给予饶恕。 Kami percaya Engkau yang menginginkan kami memberi pengampunan, Engkau juga yang akan memampukan kami ya Tuhan. 我们相信你要我们去饶恕别人的时候，你也会给我们力量来去做。 Tuhan, kami mau mengampuni orang itu. 主啊，我们要饶恕别人， Mungkin itu adalah orang tua kami. 有可能那是我们自己的父母， Mungkin itu adalah suami kami, 有可能那个人都是我们的丈夫、 istri kami. 我们的妻子。 Tuhan, mungkin mereka adalah saudara seiman kami di gereja ini. 主啊，有可能也是他们是我们自己的在教会的弟兄姐妹。 Tuhan, siapapun yang Tuhan nyatakan di dalam hati kami, 主啊，不管是谁，你显现在我们心里的人， dengan bersandar kepada kuasa dan Roh Kudus kami belajar dan kami mau mengampuni orang itu. 靠着圣灵的力量，我们要学习，我们要去饶恕那个人。 Terima kasih ya Tuhan, 谢谢你， karena 上帝 Engkau，membebaskan kami. 因为你已经释放了我们， Engkau telah Engkau telah memberikan anugerah-Mu bagi kami. 你已经给了我们你的恩典， Anugerah yang tak ternilai bagi 这 kami. 是无价的恩典。 Terima kasih Tuhan, 谢谢你，上帝。 kalau Engkau memampukan kami. 如果你让我们有这个能力去做， Biarlah Tuhan ketika kami terus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, 主啊，当我们在不断的学习去饶恕对我们有过错的人， damai sejahtera-Mu diberikan bagi setiap kami. 你的平安是赐给我们每一个人的。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，上帝。 Kami bebas, kami merdeka 我们已经自由了， karena Yesus Kristus 因为耶稣基督 memerdekakan kami. 就是已经让我们得自由。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，上帝。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉耶稣基督的名祷告，阿门。 Amin. Terima kasih.
kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 谢谢你们，上帝祝福。